Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan mengenai organisasi tempatan dan organisasi luar negara yang telah dipilih, iaitu kami telah memilih industri dalam makanan dari syarikat makanan KFC dan Mary Brown. Berikut adalah ahli kumpulan 3 yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafawati binti Zulkifli. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang Mary Brown. Mary Brown merupakan rangkaian makanan segera yang berasal dari Malaysia pada tahun 1981. Mary Brown telah diasaskan oleh Lawrence Liu dan Nancy Liu. Ia mempunyai 500 cawangan di 16 negara di seluruh dunia. Terdapat beberapa menu yang telah dikeluarkan oleh syarikat Mary Brown, iaitu ayam goreng, burger, makanan laut, produk berasaskan nasi, mi, bubur, jejari, manisan dan minuman. Misi Mary Brown adalah menjadi jenama syarikat restoran kebangsaan dan antarabangsa paling dikagumi melalui kuasa rakyat dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid bin Mat Saleh akan membentangkan latar belakang KFC. KFC atau Kentucky Fried Chicken merupakan rangkaian makanan segera dari syarikat luar negara. Ditubuhkan pada tahun 1930, diasaskan oleh Colonel Artland Sanders, mempunyai 23,000 cawangan di 140 buah negara. Antara menu dalam KFC ialah seperti ayam goreng, kentang, burger, minuman, biskut dan lain-lain lagi. Misi KFC juga ialah memperkukuhkan lagi imej KFC dengan strategi dan idea dari kemudahan restoran yang berkualiti mengikut perubahan keperluan dan cita rasa pengguna. Selain itu, visi KFC juga ialah untuk mewujudkan suasana mesra pelanggan bagi kepada pengunjung di restoran KFC melalui layanan perkhidmatan cekap. Salam sejahtera, nama saya Matthews Alexander Layang. Saya akan membentangkan bagaimana organisasi syarikat Mary Brown merancang, mengatur, memimpin dan mengawal organisasi. Yang pertama, merancang. Mary Brown menentukan tujuan dan visi organisasi, menentukan tugas-tugas dan tanggungjawab bagi setiap jabatan, mengimplementasikan sistem komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, mengatur. Struktur organisasi, hierarki, penugasan tugas dan tanggungjawab, pembahagian tugas setiap jabatan. Ketiga, memimpin. Mewujudkan visi dan tujuan yang jelas, model kepimpinan dan pengambilan keputusan strategik. Dan yang terakhir, mengawal struktur organisasi, pengurusan sumber manusia yang baik, penilaian dan pelaporan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Kadir akan membentangkan bagaimana organisasi syarikat KFC merancang, mengatur, memimpin dan mengawal. Konsep yang pertama adalah merancang. Syarikat KFC merancang matlamat syarikat, strategi perniagaan dan keperluan pasaran, penyelarasan operasi, aliran maklumat dan membuat keputusan yang berkesan, mementingkan pembangunan pekerja. Konsep yang kedua adalah mengatur, mewujudkan dasar, prosedur dan garis panduan yang konsisten. Kedua,
penyusunan tanggungjawab, penugasan tugas, aliran kerja dan pengasingan kuasa dan tugas. Ketiga, sumber manusia, kewangan dan teknologi yang diperlukan. Konsep yang ketiga adalah memimpin. Syarikat KFC mewujudkan visi bersama, membangunkan strategi dan membuat keputusan strategi. Kedua, mengawasi dan memantau operasi organisasi global. Ketiga, melakukan analisis data dan memantau pencapaian objektif. Konsep yang terakhir adalah mengawal. Syarikat KFC menyelia organisasi mereka di peringkat global dengan kawalan yang berkesan. Kedua, menjalankan audit dalaman dan luaran dengan kerap. Ketiga, menilai pematuhan kepada piawan, polisi, prosedur dan peraturan jenama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazlin binti Baharudin, nombor matrik 296946, akan menerangkan perbandingan antara KFC dan Mary Brown menggunakan kaedah SWOT. Analisis SWOT ke atas KFC. Pertama, dari segi kekuatan, strength, pengiktirafan jenama dan dimiliki oleh firma perniagaan yang besar, kedudukan keuangan yang baik, resepi rahsia, dikenali secara global, kecekapan dalam pengeluaran dan kepuasan pelanggan. Kedua, dari segi kelemahan, weaknesses, menu tidak sihat dan harga mahal, kekurangan bekalan ayam, pembekal yang tidak boleh dipercayai, masalah dengan franchise dan publicity negatif. Ketiga, dari segi peluang, opportunities, penambahan menu sihat, automasi, menyelesaikan masalah franchise, pemasaran yang inovatif. Keempat, dari segi ancaman, threats, aktivis kesihatan, trend ke arah pemakanan sihat, keadaan ekonomi semasa, tindakan perundangan dan persaingan competition. Analisis SWOT ke atas Mary Brown. Pertama, dari segi kekuatan, strength, menawarkan pelbagai jenis makanan, berkembang pesat di peringkat global, kesetiaan pelanggan yang tinggi. Kedua, dari segi kelemahan, weaknesses, periklanan yang lemah dan kurang promosi serta pendedahan, lokasi cawangan terhad, pilihan menu yang terhad, serta reka bentuk aplikasi laman web yang kurang menarik. Ketiga, dari segi peluang, opportunities, aktiviti pelancongan yang berkembang pesat menyumbang kepada penambahan cawangan, inovasi produk serta tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Keempat, dari segi ancaman, threat, persaingan yang kuat daripada restoran makanan segera yang lain, trend ke arah pemakanan sihat serta keadaan ekonomi semasa. Kesimpulannya, hasil perbandingan analisis SWOT ke atas KFC dan Mary Brown mendapati kedua-duanya mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang hampir sama dan saling berkait antara satu sama lain. KFC dan Mary Brown menjalankan model jenis perniagaan yang sama dengan menawarkan perkhidmatan makanan segera kepada pelanggannya. Menu utama yang diberi tumpuan adalah ayam goreng dengan cita rasa tersendiri. KFC dan Mary Brown juga berada dalam kedudukan yang berjaya mengembangkan perniagaannya di peringkat global dengan jenama yang kukuh dan dikenali. Masing-masing adalah pesaing dalam industri makanan segera yang menawarkan menu dan promosi yang hampir sama dalam menarik pelanggan. Selain itu, KFC dan Mary Brown juga berhadapan dengan cabaran gaya hidup terkini yang mementingkan pemakanan sihat dan gambaran bahawa makanan segera yang ditawarkan oleh restoran mereka sebagai penyumbang kepada masalah obesiti dan risiko kepada penyakit seperti diabetes, hipertensi dan hyperlipidemia.